Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa wala. Sambung kitab tauhid, itu Fathul Majid, bab taat kepada ulama dan umara dalam mengharamkan yang dihalalkan dan menghalalkan apa yang diharamkan adalah bererti telah mempertuhankan mereka. Maksudnya bab ni ialah masih lagi dalam bab, iaitu kalau kita taat kepada satu ulama ataupun satu pemimpin dalam menghalalkan yang haram dan mengharamkan yang halal, maka itu seperti menyembah mereka. Nanti kita akan detailkan macam mana keadaan yang boleh jadi syirik, macam mana keadaan yang boleh jadi berdosa dan taat pada umara tadi, dan mana satu yang boleh menyebabkan dia dosa dan mana tu syirik. Antara dua jadi. Contohnya kalau satu pemerintah tu dia menghalalkan benda yang haram, kemudian kita pula patuh, kalau kerajaan kena buat lah, ambil rekod apa semua, akhirnya adakah dia termasuk dalam syirik? Seperti menghalalkan yang haram juga. Itu insya-Allah kita akan detailkan. Dan mukaddimahnya sebelum tu, penulis rahimahullahu ta'ala, dia bawakan dalil-dalil betapa para ulama salaf dia sangat mengingkari orang yang bila dibawa kepadanya dalil, tapi dia tidak menerima dalil tersebut kerana patuh kepada gurunya, patuh kepada ulama'nya, patuh kepada sekian dan sekian. Yang kita katakan penyakit apa tu? Penyakit kuman, yang seperti disebutkan oleh Al-Fadhil Ustaz Halim Hassan dulu dalam kelas, dia kata kena penyakit kuman tu. Bila bawa dalil ni, dia akan bawa 5 hujah lagi. Apa dia? K, apa dia? Kitab. U, ulama. M, majority. A, adat. N, niat yang baik. Bila bawa hadis je, kitab ada sebut, kitab tak ada sebut lain. Dia sebut je, ulama' ni kata boleh. Mana boleh doa kat kubur? Ada ulama' lagi hebat dengan kau kata boleh. Dah buat hadis dah ni, dah buat hadis dah. Ada ulama' kata boleh. M, majority buat. A, adat. Dah adat kita, apa tak boleh buat lah. Mau meninggal kita buat makan-makan, apa dah adat, apa salahnya? N, niat baik, apa salahnya? Kita nak sedekah. Orang bagi minum anjing pun dapat pahala. Takkan kita bagi makan orang tak dapat pahala? Oh, pandai dia. Dalil kenduri arwah dia. Dia buat apa dalil kenduri arwah? Dia kata dalil kenduri arwah ialah seorang lelaki ketika dalam hadis Sahih Bukhari dan Muslim kan, seorang lelaki yang nampak seekor anjing haus kehausan, minum apa nak minum air. Lalu dia pun ambil kasut dia, ambil air, bagi kat anjing tadi, anjing tu minum. Nampak? Anjing bagi minum pun dapat pahala. Takkan kita bagi makan ke orang tak dapat pahala? Oh, ujian dia mantap tak? Kalau orang tak belajar, mantap lah. Ambil kat sini, letak kat sini, mana kena? Kita boleh buat balik. Kita kata, ini adalah satu benda yang cara dalil yang salah. Membuat majlis makan-makan ketika hari kematian orang tu ialah satu benda yang ditegah oleh syarak. Hatta para ulama Syafi'i pun tegah contohnya. Dan banyak benda-benda yang lain lah. Banyak benda-benda yang lain lah. Seperti berzikir dengan muzik contohnya. Berzikir dengan gitar. Dah tahu main gitar tu haram. Buat dalam masjid lagi double haram. Kemudian bila kita kata bawa dalil haramnya alat muzik apa semua, ada ulama kata boleh. Dah ada buat hadis Quran dengan hadis. Kata ulama kata boleh. Ulama kata boleh dalam Quran dengan hadis. Mari kita tengok dalil ni pada mukaddimah ni, seolah penulis nak bawa dulu hujah-hujah dengan para salaf bahawa bila sampai padanya dalil tak halal baginya ambil pendapat yang lain daripada dalil tersebut, Al-Quran tersebut. Apa dalilnya? Apa kita baca dalam bab yang poin yang kedua, itu Imam Ahmad berkata kan? Betul tak? Qala Imam Ahmad. Betul kan? Qala Imam Ahmad, telah berkata Imam Ahmad. Ini bahasa Arab dulu baca dia. Ajibtu liqaumin araful isnada wa sihhatahu wa yadhhabuna ila ra'i Sufyan wallahu ta'ala yaqul falyahdharil ladhina yukhalifuna an amrihi an tusibahum fitnatun aw yusibahum 'adzabun alim. Atadri mal fitnah? Al fitnatu asyirku la'allahu idza radda ba'da qawlihi an yaqa'a fi qalbi syai'un min az-zaghi fayahlik. Imam Ahmad bin Hanbal berkata,
Page 728. 728. Betul kan? Betul kan? Kita dapat jumpa 728. Imam Ahmad bin Hanbal mengatakan, aku merasa hairan. Bahasa Arab ajibtu. Kataan ajibtu, merasa hairan ni ada dua sebab. Satu, hairan sebab benda tu baik. Satu, hairan sebab benda tu jahat. Engkar. Hairan terkasih engkar. Heran tengok dia ni. Rumah dekat tapi tak ada masjid. Contohnya lah. Itu heran engkar. Atau hairan budak ni, umur 5 tahun, umur 8 tahun dah hafal setengah Quran. Itu hairan yang kedua tu hairan yang takjub pada benda yang baik. Hairan pertama tu hairan engkar, mengengkari. Seolah kata, macam mana boleh buat macam ni? Macam itulah. Jadi dalam ini hairan, seolah hairan engkar. Aku rasa heran dengan orang yang tahu tentang sanad hadis. Tahu tentang hadis, boleh cek hadis tu dan sahihnya, kaji hadis dan sahih apa semua, tapi mereka menjadikan pendapat Sufyan Ats-Tsauri sebagai acuannya. Maksudnya ambil juga pendapat ulama lain. Sufyan Ats-Tsauri ni ulama salaf. Kita akan tengok nanti huraian dia. Sufyan Ats-Tsauri adalah ulama salaf. Tapi kadang-kadang mungkin Sufyan Ats-Tsauri tak sampai dalil tu dekat dia. Berarti kenapa kamu nak ambil juga pendapat Sufyan Ats-Tsauri? Bukanlah kita kata Sufyan Ats-Tsauri tu jahat, tak nak pakai hadis. Kena ingat mungkin para ulama dia tak pakai pendapat tersebut kerana tak sampai hadis tu kepada dia. Sebab kita kena, ulama juga manusia. Ulama juga manusia. Berlaku kat Malaysia ni satu ulama, saya tak sebut nama dia. Bagus dia, alhamdulillah. Mula-mula dia kata tak ada yang sunnah ketika bulan Zulhijjah tu tak potong kuku, tak potong rambut tu, tak ada. Kan kita yang sunnah kan? Bila masuk saja bulan Zulhijjah, maka fala yumsikanna min basharihi, maka jangan ambil pada bulu-bulunya, rambutnya apa semua, sya'rihi syai'a, sehingga pada binatang tu disembelih. Yang suruh simpan, yang jangan potong kuku, jangan potong rambut, potong bulu ni untuk siapa? Untuk orang yang nak berkorban. Ada satu ulama kat Malaysia ni, dia kata mana ada benda tu, sebab tak sampai hadis tu kat dia. Wallahu a'lam. Mungkin inilah kadang-kadang orang dia alim, dia doktor, masya-Allah, PhD apa, terkenal. Jadi mungkin tak sampai tu. Kemudian bila orang dah terangkan dekat dia apa semua, akhirnya dia tarik balik. Dia dah terkenal, keluar TV apa semua, tapi nampak ni kita kata ini insaf dia, bagus dia sikap dia tu. Dia sampai kat dia dalil, dia bawa kitab-kitab Hatta Imam Nawawi rahimahullah semua sebut masalah ni. Akhirnya dia kenapa saya tak perasan, kata. Akhirnya dia tarik balik, dia kata betul, benda tu ada. Ini sikap yang sangat-sangat yang kita puji. Maksud yang pertama tadi mungkin tak sampai kat dia, betul, tak boleh terus salahkan dia. Lepas tu kita pula jangan terus bantai orang je. Kadang-kadang kita ni suka nak terus bantai. Macam kita belajar sunnah, apalah ustaz ni tak sunnah. Jangan tunggu ustaz tahu tak dalil ni. Oh ya ke? Kalau tak tahu, kita ingat ustaz bukan ustaz, satu ustaz bukan ulama tu. Ustaz bukan antara ulama mufti tau. Ustaz ni pandai baca kitab, kemudian dia terjemahkan kitab kat tuan-tuan je, perempuan ni. Sebab tuan-tuan kebetulan tak pandai baca Arab. Saya kebetulan boleh baca Arab. Jadi saya baca apa yang kat Arab ni, saya baca kat tuan perempuan boleh. Bukan kata pandai sangat. Ya. Lepas tu tak semua ustaz boleh jadi mufti. Pandai ceramah tak mesti boleh jadi mufti. Bagi fatwa sesuka hati je, bukan. Ingat mufti ni ada banyak syarat-syarat dia. Satu, ustaz bukan ulama. Ulama pula bukan yang tahu semua dalil. Kalau kita baca tafsir surah Qul ya ayyuhal kafir, Qul a'udzu bi falaq, Qul a'udzu bin nas, konteks Islam saya, kita buka tafsir dia. Ibnu Mas'ud tak tahu surah tersebut sehinggalah ketika Al-Quran tu dibukukan. Dia tak tahu surah tu. Bayangkan Ibnu Mas'ud, la haula wala quwwata illa billah. Bahawa para sahabat pun ada sebahagiannya tak sampai hadis tu kat dia. Jadi adakah sikap kita kata bila ulama tersebut dia ambil pendapat stand sedemikian, dia ijtihad sekadar yang dia mampu, dia mengambil keputusan sekadar yang dia mampu, tak dapat pendapat hadis tak sampai kat dia, tak nak tolak terus kata dia sesat, tak. Tapi kita yang sampai hadis kat kita nak ambil hadis ke ambil pendapat dia? Ambil hadis. Jadi kita kata pendapat, kita kata orang awam, untuk orang macam kita lah, awam, ambillah pendapat mana ustaz-ustaz. Kita tak mampu nak buat kajian hadis, betul tak? Tapi ambillah mana-mana ustaz yang mendalilkan, mensandarkan pendapat ni kepada Al-Quran, hadis, dan macam mana para sahabat faham. Itu je kaedah dia. Kita datang dua pendapat.
Dua pendapat lah contohnya. Buat satu isu. Apa isu? Satu isu apa? Isu yang biasa orang bincangkan. Apa dia? Tak ada isu lah. Ha? Kunut. Kunut. Kunut lanjut. Wuduk ketika makan daging unta. Batal ke tidak? Perlu ambil wuduk ke tak? Ustaz kata tak payah ambil wuduk. Kalau kata ambil wuduk, kita confuse tak? Confuse lah, ustaz mana yang betul ni? Sekali bukan ada satu ustaz dia kata di dalilnya, kan Rasulullah SAW tawadda' min luhumil illi wa la yatawadda' min luhumil ghanam. Rasulullah berwuduk dengan makan daging unta dan tidak berwuduk dengan makan daging kambing. Ada dalil tak? Follow dia dalil. Follow dalil. So, dia bawa pula huraian ulama'. Ustaz pula kata, ustaz macam mana para ulama' dalil dah sampai kat dia kan? Macam mana para salaf faham pula? Dia bawa lah pendapat sebagian para sahabat radhiyallahu anhum seperti Umar Al-Khattab dan lain-lain. Bila makan daging kambing, bila daging unta, mereka akan berwuduk. Dah, ada dua pula, hadis Nabi dan amalan para sahabat faham. Dah, kelas terima. Dia cakap ustaz ni kata tak ada pun. Ustaz ni kata tak ada, hadis dengan ustaz ni kata tak ada. Mana kau nak ambil? Hadis Nabi kamu kata ustaz tu kata tak ada. Tapi kena pasti kalau hadis tu sahih ke tak. Tanya ustaz tu, hadis sahih ke tak ustaz? Kadang-kadang ustaz ni dia, setengah tu dia buat ada hadis palsu. Siapa bersembahyang dengan pakai serban 70 kali ganda sembahyang tak pakai serban. Macam mana? Ini reject je terus. Tangkap je, penjara kan. Ya, sebab bagi hadis palsu kita bercakap atas nama Rasulullah. Kalau saya ambil satu surat kata, tuanku yang mulia sultan telah mengisytiharkan besok cuti, apa jadi? Saya keluar dalam Facebook. ISA. Tahu ada lawyer sini. Kalau saya ambil surat, saya buat-buatlah macam cerita dulu tarik kerot tu. Bagi trumpet satu. Lepas saya kata, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, mahara rakyat Malaysia sekalian, Duli yang maha mulia, Tuanku Maharaja, Raja Sultan telah mengisytiharkan bahawa esok cuti. Bahkan siapa yang bercuti besok layak mendapat bantuan RM500 setiap seorang. Dia buat macam tu pula. Kemudian sekian, tutup. Apa jadi kat saya? Apa jadi kat saya? Ada tak ke tak lawyer sini? Tak lawyer sini? Pengamal undang-undang, polis ke? Askar tak tahulah. Askar boleh? Mesti kena punya. Mesti kena hukuman. Saya rasa mesti confirm nak kena lah. Mesti tangkap polis sebab membohong ke apa, betul tak? Paling kurang pun dituduh sebagai apa, menimbulkan berita palsu dan sebagainya. Kan? Itu Sultan Maharaja, Duli yang Maha Mulia, Sultan Raja manusia, bukan Nabi. Ini berkata di hadapan Allah SWT, Rasulullah dia bohong atas nama Nabi. Oi, mana boleh lebih teruk daripada tu? Lepas tu para Ibn Hajar Al-Haytami kata ditangkap orang macam ni, dipenjarakan sampai dia taubat baru dilepaskan. Kita, awak tahu bahasa Arab, belajar hadis kena cek hadis, betul tak? Orang belajar hadis paling rendah sekali pun bawa tahap matrikulasi kata, baca mukadimah ilmu hadis, betul tak? Dia dah kata dah haram menyebarkan hadis palsu. Takkan ustaz tak boleh nak cek hadis tu palsu tak palsu? Ustaz cakap Arab pandai. Sama sekarang pula ada komputer. Tak je pak hadis tu. Oh, hadis ni palsu. Tak ada ulama kata dhaif pun tidak. Palsu. Takkan tak dia buat benda tu? Sama ada dia memang tak tahu cakap Arab langsung, menyamar di sebalik serban dan selempangnya, ataupun memang disengaja intentionally. Jadi kita takut benda ni.
Lepas tu para sahabat radhiyallahu anhum, bila Anas bin Malik dah tua, kata minta ajar hadis, kata aku bukan tak nak ajar hadis, walakin al-kalam Rasulullah sallallahu syadid, kata tapi kalau kata-kata Rasulullah ni berat, bukan mudah-mudah dia nak cakap. Kalau kamu bercakap bagi pihak Rasul. Lepas tu para ustaz, dia hanya berani baca kitab. Dia bacakan kitab, dia terjemahkan kepada tuan-tuan. Apa yang saya ajar tuan-tuan panjang-panjang tu semua dalam kitab ni. Kalau tuan-tuan boleh baca, ambil lah kitab ni, bawa balik rumah. Saya hanya bacakan apa yang tertulis dalam ni. Sebab kita tak berani nak cakap lebih daripada apa yang kita tahu. Bahkan kalau kita cakap benda yang kita tak tahu, walaupun kata-kata tu benar, bagi pihak orang tu, tetap kita berdosa. Kalau kita baca muqaddimah tafsir Ibn Kathir, apa kata Nabi SAW? Siapa yang mengatakan kepada tentang Al-Quran dengan pendapatnya, walaupun pendapat itu betul, dia tetap juga fa'akhta', maka dia telah lakukan kesalahan. Apa tak? Kalau orang buat satu ayat Quran, kata, doktor apa maksud ayat ni? Saya rasalah ayat ni macam ni. Tengok betul, tepat macam Mujahid kata. Oi, Ibn Abbas kata sama sebiji. Tetap juga dia bersalah, sebab dia bila dia berkata tadi, dia berkata dengan akal dia sendiri. Dia tak tengok apa tafsir ulama-ulama para salaf kata apa, tetap juga bersalah. Zaman sekarang lebih teruk daripada itu, betul tak? Tafsir selain tak betul tafsir itu, dari kata-kata dia sendiri. Bayangkan dalam masalah fiqah, yang begitu, masalah fiqah ni dia sangat banyak perbezaan kan, pendapat. Itu pun kalau tak tolak dalil, dia akan dikutuk, dikeji bila meninggalkan nas hadis Nabi SAW. Apatah lagi kalau masalah akidah. Macam hadis berkenaan dengan Allah Ta'ala turun ke langit dunia, Allah Ta'ala di atas arash, melihat Allah Ta'ala di akhirat kelak, kita akan dapat melihat Allah. Datang padanya hadis-hadis yang sahih, dengan sanad yang sahih, dengan dalil yang sahih, dengan para ulama banyak riwayatkan hadis tersebut. Tapi masih lagi ada orang menentang benda hadis tersebut, nas-nas tersebut, dalil-dalil tersebut, kerana anggapan bahawa benda tersebut tak sesuai dengan akal dia. Sebab tu kata Imam Ahmad, ajib tu, aku rasa pelik dengan orang macam ni, belajar hadis tapi tolak nas tadi, tolak dalil tadi kerana pendapat si fulan dan si fulan. Itu kata apa? Kata Imam ini, kata apa? Kerana dia kata, tapi mereka mengambil pendapat Sufyan Ats-Tsauri sebagai acuannya, padahal Allah Subhanahu wa taala berfirman, maka hendaklah orang-orang yang menyalahi perintah Rasul takut akan ditimpa fitnah atau ditimpa siksa yang pedih. Fitnah itu apa? Kata Imam Ahmad rahimahullah, kamu tahu tak fitnah itu apa kat sini? Iaitu syirik. Nampak tak? Bagi Imam Ahmad, siapa ada dalil Al-Quran dan ambil juga pendapat orang lain, syirik dia. Bahaya tu, syirik dia. Bisa jadi apabila dia menolak sabda beliau, menolak hadis Nabi, akan terjadi dalam hatinya suatu kesesatan, maka sehingga celakalah dia, binasalah dia. Oh, bahaya tu. Waktu para sahabat radhiyallahu anhum, kita sikap kita ambil pada dalil nas, dan nas tu sahih, hadis tu sahih dulu, pastikan sahih. Dan pasti faham dia, bercara faham dia betul. Macam nak cara faham yang betul, cara faham macam pada para sahabat, faham. Bila cara faham dah betul, nas tu dah betul, terima, peganglah kuat-kuat. Dan apa-apa berlaku dalam dunia ni, goncang ke, perang ke, apa ke, tukar kerajaan, tak tukar kerajaan ke, maka patuhlah juga pada nas tersebut. Boleh tak? Faham? Wallahu a'lam. Wallahu a'lam. Kita tengok sini apa huraiannya. Ini adalah perkataan dari Imam Ahmad rahimahullah, diriwayatkan daripada Al-Fadl bin Ziyad daripada Abu Talib. Bukan Abu Talib Nabi tu, Abu Talib lain ni. Al-Fadl menuturkan dari Ahmad, aku telah memperhatikan Al-Quran. Apa kata Imam Ahmad? Aku telah memperhatikan Al-Quran dan aku mendapatkan perintah mentaati Rasul sallallahu alaihi wasallam pada 33 tempat, 33 ayat. Kalau nak begitu anti hadis, kita kata kenapa nak ikut Rasul? Dalam Quran kata ada 33 ayat suruh taat Rasul. Habis cerita. Waktu dalam kes orang perempuan kata, mana ada hukum mencukur alis ni ya Rasul? Ibnu Mas'ud tak salah saya. Ibnu Mas'ud, mana ada hukum mencukur ni haram? Tak ada dalam Quran, tak ada. Ibnu Mas'ud kata, kalau kau baca Quran dari awal sampai habis, kau pasti jumpa punya.
Tak ada, aku nak baca Quran, kulit ke kulit tak jumpa pun. Ni ayat surah Ta'at Rasul 33 kali ni apa dia? Bukan surah Ta'at Rasul, dan Rasul kata tak boleh. Tak boleh, tak boleh lah, khalas. Macam hadis, contohnya hadis berkenaan dengan minyak wangi untuk wanita. Rasulullah larang. Bukan satu hadis, dua hadis. Hadis pertama kata siapa yang pakai minyak wangi, kemudian untuk orang lelaki semua bau minyak wanginya, maka dia zaniah, zaniah, zaniah. 3 kali Nabi sebut dia penzina, penzina, penzina. Dalam hadis lain pula Nabi kata tidak diterima salatnya. Hadis berkenaan bukannya berkenaan perempuan tu pergi buat jahat, pergi pasar raya ke tidak. Nak pergi solat ni. Nak pergi masjid. Betul tak? Nabi kata tidak diterima solatnya sehingga dia patah balik dan mandi. Maksudnya perempuan tu nak pergi mana? Nak pergi solat lah. Sebab setengah orang dia pakai hadis ni, dia kata, tak, hadis ni larangan ni tempat lain, kalau pergi masjid tak apa. Bukankah Nabi suruh kita berwangi-wangi ketika di masjid? Itu laki. Perempuan boleh berwangi-wangi untuk menghilangkan bau ketiharnya saja. Ketihar, ketiak hapak. Menghilangkan bau ketihar dia. Maksudnya kita hilang. Kena kata apa? Oh tak, dia kata. Ini baru-baru ni, hari Jumaat lepas, saya sembang seorang sahabat saya. Masalah ni, dia sahabat dia lah, cerita kat dia balik. Sahabat dia menentang benda sebab. Kata tak. Kata not all hadis we can use. La haula wala quwwata illa billah. No. Hadis tu sahih. Hadis tu sahih. Dia dah bagi tahu dah hadis tu sahih. No, not all hadis we can use. Maybe hadis tu ada makna lain apa semua. Not all hadis we can use. Maksudnya hadis dhaif tu memang reject lah. Betul, itu betul. Kalau makna itu. Tapi makna lain dah bagi tahu dah itu hadis sahih. Hadis ni sahih, tapi dia tolak sebab apa? Not all hadis we can use. Sebab ada hadis tu ada sesuai dengan zaman, macam-macam lah. Lain. Allahu Akbar, tak kena. Bahaya ni. Hati-hati. Wal yahdari. Takut apa? Takut kena fitnah ni buat ni. Terkena fitnah. Fitnah tu apa? Syirik. Takut terkena fitnah. Kemudian dia membacakan perintah ayat Allah. Inilah dia. Maka hendaklah orang menyalahi perintah Allah, takut akan tiba fitnah dan siksa yang pedih. Lalu berkata fitnah itu syirik, perkataannya sehingga celakalah dia. Maksudnya ada tambahan sebelum tu kan, iaitu 33 kali taat pada perintah Allah dalam Quran. Kemudian dia membaca ayat ini. Kemudian ia membaca. Siapa baca ni? Imam Ahmad tadi baca. Maka demi Tuhanmu, fala warabbika, demi Tuhanmu, la yu'minuna, mereka tidak akan beriman, hatta yuhaqqimuka fima syajara bainahum, sehingga menjadikan kamu hakim dalam perkara yang mereka perselisihkan. Walam yajidu fi anfusihim harajan mimma qadaita, dan mereka tidak rasa apa-apa berat pun bila diterima amalan tadi, apa arahan daripada Rasulullah tadi. Wa yusallimu taslima, dan menerima dengan sepenuhnya. Imam Ahmad baca lagi ayat ni pula. Saya pernah bacakan tafsir ayat ni pada kuliah-kuliah yang lepas. Mungkin ada yang ingat, ada yang lupa. Berkenaan dengan sahabat yang ni kan berebut pasal air tu. Dia ada ladang. Ladang tu macam membukit. Dia satu ladang atas, satu ladang bawah. Kan? Air tu lalu. Orang atas ni tahan air. Kan? Lepas tu yang bawah ni dapat kurang air lah. Dia tahan untuk air dia dulu atas. Yang atas ni anak saudara Nabi, bawah ni orang lain, sahabat lain. Bila Rasulullah kata apa? Wahai anak saudaraku, kamu tahan sikit air, kemudian lepaskanlah. Tahan sikit, kemudian lepaskan. Maksud kamu nak pakai boleh, tahan sikit, kemudian lepaskan. Yang kat bawah tadi kata, Rasulullah, ini anak saudara kau kan, sebab tu kau hukum macam tu. Umat kata, ya Rasulullah, ini anak saudara kamu, sebab tu kamu hukum macam tu. Seolah-olah dia petikai kan integriti Nabi SAW. Bila Rasulullah kata, tahan semua air, jangan bagi dia langsung. Tahan semua, bagi dia. Bila kamu dah sekap, dah puas kamu dapat, baru kamu lepaskan. Nabi marah. Kemudian Nabi bacakan ayat, kemudian turun ayat ni. Fala wa rabbik, tidak beriman kamu sehingga kamu jadikan Rasulullah sebagai hakim. Kemudian bila dah buat hukuman, kamu rasa sepacang dalam hati.
Ini satu benda yang sangat bahaya. Ini tak boleh salah hukum macam tu, hukum lah. Terima. Memang kita rasa susah kadang-kadang. Kita susah kadang-kadang. Kalau benda tu dah biasa kita buat. Tapi yang tangan kiri tu susah. Dah biasa minta kiri kan. Bila minta kanan tu terlupa. Kita terlupa. Kena macam mana. Tapi bila patuh terima, jangan ada tak apalah, hantar lah, sunat je. Abu Talib meriwayatkan daripada Ahmad dan dikatakan kepadanya, sesungguhnya para orang mengaku tahu hadis dan memilih pendapat Sufyan dan lainnya. Maka ia berkata, aku merasa hairan dengan orang yang tahu tentang sanad hadis dan kesahihannya, tapi mereka meninggalkannya. Mereka menjadikan pendapat Sufyan dan lainnya sebagai acuannya. Allah SWT berfirman ayat ni lah, dengan muta'am kaitu fitnah dan sehingganya akhirnya. Wallahu ta'ala alam. Setelah awal sikit lah ini, penat lah rasanya. Allahu a'lam. Panjang sikit, bagi kita ada huraian panjang. Kita akan huraikan ni dalam kuliah 2 minggu akan datang, insya-Allah. Ada kuliah Maulana Asri dekat Masjid Al-Qurtubi. Wallahu a'lam. Ada soalan tak? Faham ni hadis ni? Hujah ni, dalil ni kata salaf. Ni kata pendapat ulama as-salafus salih. Nanti kita akan tengok bab yang akan, tajuk yang akan datang pula, bukan tajuk. Kita akan tengok dalam huraian yang akan datang, iaitu penulis akan bawa semua kalam-kalam 4 mazhab. Mazhab Maliki, Hambali, Maliki, Syafi'i, semua berkenaan dengan perlunya lihat kepada dalil, ikut kepada dalil. Sebab tu kita akan tengok nanti hatta anak murid Imam Syafi'i, Imam Al-Buwaiti, apa semua, Muzani dan macam-macam, banyak mereka berbeza pendapat dengan Imam Syafi'i sendiri. Anak murid dia yang pure anak murid Imam Ahmad, pure anak murid Imam Syafi'i. Imam Nawawi rahimahullah, ulama mazhab besar mazhab Syafi'i, ada pendapat yang tak ikut mazhab Syafi'i kerana pendapatnya ada dalil yang lebih jelas pada pendapatnya, bahawa pendapat tersebut kita perlu ambil banding dengan pendapat Imam Syafi'i tadi. Wallahu ta'ala a'lam wa rahmah. Wallahu a'lam. All religion just you put as in the shirk statement. Semua agama mengajak kepada benda baik, tapi tak semua agama baik. Semua agama ada mengajak kepada benda yang baik, tapi tak semua agama baik. Faham tak maksud saya? Setiap agama ada ajak, jangan mencuri, jangan buat ni, jangan buat jahat, jangan ni. Orang baling ukun tumbuk dia, bagi apple kat dia, kan? Dalam setengah kata Kristian kata, bila orang tu buat jahat kau bagi buat baik kat dia, bagi apple, lama-lama tak tumbuk kau dah. Buat baik. Baik tak tu? Baik lah tu. Tapi agama tu baik ke? Baik, agama tu syirik ke Allah Ta'ala. So dia kata setiap agama ada mengajak orang kepada kebaikan. Ada part of agama dia ajak kepada kebaikan, tapi tak semua agama baik. Faham tak maksud saya? Itu kau nak main falsafah kat dia lah, nak bagi nampak macam baik statement kita tu. Kau senang je tu, semua agama kufur pada Allah Ta'ala, Allah Ta'ala reject. Itu you kena detailkan. Masalah lafaz ni kena detailkan. Bila kita kata something, kita kata semua agama tu baik, you kena detailkan. Apa maksud you baik? Yelah, semua agama kan ajak kepada jangan mencuri. Dan itu betul, tapi you kena detailkan balik. Dari segi akidah tak semua baik. Ya, itu saya tahu. Kadang-kadang kata itu saya tahu. Maksud saya ialah setiap agama ada ajak kepada jangan buat rasuah contohnya. Jadi you kena detailkan. Sebab apa? Masalah akidah tak boleh hukum terus. Buat macam tu. Dia kena detailkan, baru kita boleh kata hukumkan kata-kata tersebut boleh jadi syirik atau tidak syirik. Ini masalah ni kena detail. Contohnya mesti sebut dulu lah. Bila ada orang azan kata, dah menyalak dah. Kalau ikut kan, kaping kau ni. Rupanya kata, kau tahu tak siapa yang azan tu? Dia ni kaki zina, malam-malam dia pergi disco, dia jadi bilal sebab dia nak ambil duit masjid dia. Kau tahu kata dah menyalak dah. Nampak tak? Detail. Jadi kat sini dia bukan masuk menyalak tu, azan tu yang menyalak. Dia kata orang tu. Dia kena detail, tak boleh hukum terus. Faham tak? Ya? Wallahu'alam. Dia kena detailkan, baru boleh. Ya? Wallahu'alam. Tapi dari segi zahirnya salah lafaz dia. Dari segi zahir, kau tak sepatutnya kata macam tu.
dari segi zahir yang kau tak sepatutnya kata macam tu, takut orang lain silap faham. Macam tu juga kita tak boleh juga kata setiap agama tu baik, sebab nanti orang akan silap faham. Tapi nak hukum dia syirik, itu dua benda yang beza. Dan si statement tu salah. Saya kata statement tu salah, setiap agama baik, tak. Dia kata wa may yabtaghi ghairal islam dinan falan yuqbal min. Inna dina 'indallahil Islam. Okey. Wallahu a'lam bissawab. Tanya saya sikit ada salah sikit dalam perception. Kadang-kadang be disappointed lah. Macam kita pergi masjid kan, sikap orang Islam ni, perangai akhlak yang tak elok lah, double parking lah, benda kita nanti yang perangai yang tak masyarakat tu tak ada. Masih kata orang nak tempatkan kepala jemaah tu, orang parking blok orang, that kind of thing. Tapi bila saya tengok dekat sini, Puan Mahir ni, gereja ni, dia well behave. Parking jauh, tapi duduk jalan kaki. Tak ada double parking. Kalau tengok gereja dia buat gathering apa, dia patuh pada pagat bobokon ni, tak ada tak parking. Tapi kalau pergi masjid, bubuh lah kat situ kan, bubuh kon ke, dia akan parking juga. Ya. Perangai tu macam mana kita nak betulkan sikap kita terhadap orang Islam segi seorang yang tak syirik ni, tapi perangai teruk. Sebab itulah kita kata tadi, tak syirik tadi. Itu tauhid lah, itu orang Melayu. Bagus lah. Itu pertama, itu Melayu punya perangai. Marah Melayu kita. Tak, itu orang Melayu yang jahat punya perangai. Tak boleh. Tak boleh, kita tak boleh hukum Melayu atau Cina jahat, tak boleh. Bukan pada hukum, bukan pada kaum. Kita belajar tadi, hakikat kalimah la ilaha illallah tu ada al-inqiyad. Kan? Apa maksud inqiyad? Iaitu kita menerima dan patuh segala apa yang diperintahkan oleh Allah Ta'ala. Bukankah salah satu perintah Allah ialah jangan kamu menzalimi orang lain? Siapa yang menzalimi orang lain shibran, siapa yang menzalimi orang lain satu ni saja, tuwiqa min sab'il aradin, akan dizalimi, akan ditekan 7 pelosok bumi yang tekan dalam. Nampak tak? Innal ladzina yu'dhuna al-mu'minina wal mu'minat bighairi maktasabu faqad ihtamala buhtanan wa ithman kabira. Bi Quran ayat atau kama qala Allah Ta'ala. Siapa yang menyakiti orang yang baik, menyakiti orang beriman, ini perkara yang tak sepatutnya disakiti, maka dia telah mengambil perbuatan yang dosa dan kesalahan yang sangat besar. Kalau faham benda ni, orang Islam buat tak double parking? Dia akan berusaha kata orang tu dah ada emergency nak keluar, dia double parking, dia pergi mana-mana. Akhirnya disebabkan kesalahan dia tadi, mungkin anak dia meninggal, mungkin di rumah dia terbakar, mungkin dia tak fikir ke benda tu. Kalau orang tu beriman kepada Allah Ta'ala, dia tak akan buat benda tu. Nampak tak? Dia tak akan buat benda menzalimi orang tadi. Kita faham, menzalimi orang ni al-zulmu zulumati yaumil qiyamah. Kezaliman di akhirat kelak. Potong line, saya kata dulu kan, potong line dekat Tasenggo pun, kalau potong kat situ pun dah berdosa. Apatah lagi kita buat benda yang lebih daripada tu. Dan termasuk juga ialah mentaati pemerintah. Al-inqiyad, ni hukum-hukum tu semua kita kena patuh. Jangan pula kita buat persepsi buruk pada orang kafir, berdosa lagi. Beri pandangan yang buruk pada orang bukan Islam, berdosa lagi. Kalau orang Islam tu belajar. Poin ni sebab apa? Tak belajar. Mungkin dia pergi sembahyang tapi dia tak belajar. Itu poinnya. Itu kata al-jahlu da'un qatil. Kata Imam Nawawi rahimahullah, kata Imam Al-Qayyim, kejahilan itu penyakit yang membunuh. Ini membunuh lah. Membunuh Islam, membunuh sunnah, membunuh apa karakter apa orang Islam punya pandangan yang baik pada orang kafir. Nampak tak? Poinnya tak belajar. Dan tak belajar tadi, inqiyad ni kena patuh. Kalau dia belajar tapi tak ada inqiyad pun tak ada, pun tak jadi juga. Wallahu ta'ala. Macam orang pergi semayang tapi cuik selipar, macam tu lah. Itu cerita senang lah. Lepas semayang, amin, astagfirullah minna, tekan-tekan semua, selipar aku hilang. Pup, sapu selipar orang lain. Pada masa semayang tadi tu, semayang tarawih lah tu, yang diampunkan dosanya yang lalu, baru pakai selipar. Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallah bihamdik, syada la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.